Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar matematik tahun 5 tajuk ukur sudut pedalaman. Okey. Yang ini kamu boleh tengok muka surat 219 dalam buku teks dan 220 dalam buku teks anda ya. Okey, mari sebelum kita masuk ke tajuk mengukur macam mana cara mengukur sudut pedalaman, kita ulas kembali dulu yang pernah kita belajar sebelum ni. Yang ini adalah segi empat. Okey. Yang ini adalah sudut tegak. Yang ini kita belajar tentang sudut, iaitu sudut tegak. Okey. Seterusnya, dalam ni adalah sudut tirus. Sudut tirus ni lebih kecil daripada sudut tegak. Sudut tirus lebih kecil daripada sudut tegak. Dia tak boleh lebih. Kalau lebih daripada sudut tegak tu maksudnya dia bukan sudut tirus. Okay. Seterusnya sudut yang lainnya. Okay, sudut ni adalah sudut tegak dan sudut ni adalah sudut tirus. Yang ini tu pun sudut tirus. Okay. Saya tak nak tulislah, awak dengar dan awak fahamkan. Okay, seterusnya, untuk segitiga ni pula, sudut ni adalah sudut cakar sebab dia lebih besar daripada sudut tegak. Dan yang di atas ni sudut tirus, yang di bawah ni sudut tirus. Okay. Sudut-sudut kita belajar tentang sudut dulu, yang dulu. Lepas tu kita tengok yang seterusnya. Tadi kita belajar tentang imbas kembali tentang sudut. Ada sudut tegak, sudut tirus, sudut cakar. Okay. Sudut tegak, sudut tirus lebih kecil daripada sudut tegak, sudut tegak lebih kecil daripada sudut cakar. Seterusnya yang ini adalah yang ini kita akan belajar mengenai poligon. Poligon sekata. Kita akan belajar ada 6 poligon sekata yang kita akan belajar. Poligon sekata bermaksud sisi dia sama, sudut pedalaman dia sama, paksi simetri dia sama. Lepas tu apa lagi? Bucu dia sama. Apa lagi? Bucu, paksi simetri, garis, sudut pedalaman. Itu je yang sama. Yang lainnya ada yang tak sama. Okey, ini segitiga. Segitiga sama sisi. Sebab dia digelar poligon sekata. Sebab sisi dia sama. Yang ini pula segi empat sekata ataupun segi empat sama. Sebab sisi dia sama. Yang ini poligon sekata juga. Nama poligonnya adalah pentagon sekata. Sebab sisi dia sama panjang. Yang ini adalah heksagon. Heksagon adalah sisi 6. Jadi dia ada 6 sisi yang sama panjang. Ingat poligon sekata, sisi sama panjang, sudut pedalaman sama besar, bucu sama dengan dia punya garisan. Okay. Dan paksi simetri dia ikut bilangan garisan dia juga. Okay. Kalau dia 6, 6 lah paksi simetri dia. Yang ini nama dia heptagon. Ada 7. 4, 5, 6, 7. Jadi dia digelar sebagai heptagon. Yang terakhir kita belajar adalah oktagon. Oktagon ni sisi dia ada 8. Okay. Ingat sekali lagi saya ingatkan. Nama dia ni segitiga sama sisi. Yang ni segi 4 sama. Yang ini pentagon. Yang ini heksagon. Yang ini heptagon. Yang ini oktagon. Ciri-ciri poligon sekata. Okay, yang pertama, sudut pedalaman sama besar. Okay. Yang kedua, sisi sama panjang. Okay. Yang ketiga, bucu atau penjuru. Penjuru dia ikut bilangan sisi.
Okey, yang keempat, paksi simetri ikut bilangan sisi. Okey, rujuk balik nota-nota kamu. Okay, kerja rumah kamu pada hari ini, buku teks muka surat 220, soalan cuplik ini buat semua soalan Okay, saya ingatkan semula. Okay, kerja rumah ni, gambar-gambar tu macam mana kamu nak lukis. Kalau kamu ada mesin photostat kat rumah, printer boleh scan dan boleh photostat dekat printer. Kalau kamu tak ada, kamu ambil kertas buku kamu tu, letak minyak sikit, lepas tu tetap pada buku teks, kemudian lukis. Lepas tu baru kamu ukur. Okey, faham tak? Okey. Apa yang kita nak tonton pada video ni adalah bagaimana kita hendak mengukur sudut pedalaman. Okey, kita nak ukur sudut pedalaman bagi segitiga sekata. Okey, kita nak ukur sudut pedalaman bagi segitiga sekata. Okey, segitiga sekata. Kalau segitiga sekata bermaksud garis ni, garis ini dan garis ini adalah sama panjang. Okey. Kalau dia ukuran dia, saya tak kira, yang pastinya yang ini mesti sama panjang, itu maksudnya sekata. Okey, itu maksudnya sekata ataupun segitiga sama sisi. Okey, hari ini kita akan belajar bagaimana nak ukur sudut pedalaman. Okey, saya terpaksa lintangkan sebab nak bagi dia nampak sama. Okey, perkara pertama yang awak kena buat adalah awak mesti ada protaktor. Ini adalah protaktor. Maaf kalau ada ni ada cahaya ni. Okey, ini adalah protaktor, pembaris yang separa bulatan. Okey, dia ada ukuran dekat situ. Ini ada namanya protaktor. Okey, macam mana kita nak ukur? Okey, awak nampak tak garisan di tengah-tengah ni? Ni. Okey, garisan yang tengah ni. Okey, yang ini. Okey, yang titik di antara garisan ni, yang titik garis serenjang ni, jadi awak letak dia dekat bucu A tu. Letak kat situ. Dan pastikan kosong tu, ni kosong. Ni kosong ni. Pastikan kosong ni mengena garisan ni. Kosong tu kena garisan tu. Dan pastikan titik ni tadi mesti tepat-tepat dekat bucu A tu. Yang ini mesti sama lurus. Ni. Sifar ni mesti ada dekat garisan tu dan yang ini mesti pada bucu. Okey, macam mana kita nak ukur? Kita nak ukur sudut ni. Kita nak ukur sudut ni tadi sudut P tadi. Jadi kita kena letak yang tengah-tengah ni. Letak yang tengah-tengah ni berada pada sudut ni. So kita nak ukur P ni, Q ni. Kita nak ukur Q. Ini Q nampak ni Q. Okey, kita nak ukur Q. Jadi kita letak yang di tengah-tengah ni tadi. Letak dekat bucu A. Dan pastikan kosong ni, sifar ni mesti dia berada pada garisan ni. Okey, yang ini mesti berada di tengah-tengah ni, mesti berada pada bucu. Tepat-tepat. Okey, macam mana kita nak baca? Kita baca dekat sini. Nampak ni. Dia kena pada 60. Okey, jadi sudut Q adalah 60. Jadi sudut Q adalah 60 darjah. Okey. 60 darjah. Macam mana kita nak ukur sudut P pula? Okey, sudut P, ambil juga yang tengah-tengah ni tadi. Tengah-tengah ni. Pastikan kena pada bucu B. Kena pada bucu B. Dan garisan sifar tu mesti kena pada garisan. Adjustkan betul-betul. Yang ni mesti, yang titik ni tadi mesti kena pada bucu. Okey, dan sifar ni tadi mesti kena pada garisan tu betul-betul. Okey, dan garisan ni, garisan yang awak nampak ni, garisan ni, kamu tengok ni, dia kena pada 60. So, sudut ni pun sama, 60. Okey, 60 darjah. So, sudut pedalaman segitiga sekata, kalau kita belajar ciri minggu lepas, sudut pedalaman adalah sama besar. Sama besar. Jadi, sudut pedalaman dia adalah Q sama dengan 60 darjah
P sama dengan 60 darjah. Jadi bermaksud sudut dia adalah sama. Okey. Jika kita mengukur sudut, kita kena tulis darjah. Ini maksudnya darjah ni. Okey, macam mana nak tulis ya? Tengok total. 6 sifar dan darjah di sini. Macam tu. 60 darjah. Okey. Jadi sudut Q adalah 60 darjah. Ataupun awak boleh tulis sudut P sama dengan 60 darjah. Sudut Q sama dengan 60 darjah. Okey? Okey, yang ini segitiga sekata. Okey, kita tengok pula segi empat. Segi empat sekata. Segi empat sekata ni sepatutnya segi empat sama, tapi saya abaikan lukisan saya ni. Dia tak berapa sama sisi dia. Tapi saya tulis kat sini segi empat je. Okey, segi empat sekata dengan segi empat tepat ke sudut dia sama. Okey, sudut dia sama. Okey, kita tengok macam mana kita nak ukur sudut dia. Okey, macam mana kita nak ukur sudut? Ambil lagi protractor tadi. Pastikan yang ni tadi, yang di tengah-tengah ni tadi, mesti berada pada bucu. Kita nak sudut ni kita nak sudut P. Mesti berada pada bucu A. Mesti berada pada bucu A. Dan sifar ni tadi, sifar ni mesti berada pada garisan ini. Garisan ni garisan ni. Jadi kita alihkan sikit-sikit. Okey. Bila dah tepat, ujung pun dah tepat. Yang ini mesti kena pada bucu yang betul. Yang ini pun pada garisan yang betul. Barulah kita ukur. Okey, jadi kita tengok ukuran dia. Dia tepat-tepat pada, macam mana kita nak baca ni? Kita baca daripada sini sifar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Jadi sudut P ini adalah 90. Okey, kita tulis sudut P adalah 90 darjah. Okey, sudut P ada 90 darjah. So kita nak tengok sudut Q pula ya. Sudut Q. Okey, so pembaris pula protractor ni kita terbalikkan dia macam ni. Pastikan bucu ni tadi mesti kena pada garisan yang di tengah-tengah ni. Ni, lepas tu sifar ni mesti berada pada situ. Ni ada cahaya maaf Dan kita ukur macam tu. Okey, dan kita tengok. Garisan tu kena pada mana? Garisan ni yang kita nak ukur ni. Ni. Ni berapa ni? 90. Macam mana kamu tahu 90? Ni sifar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Jadi sudut Q 90 darjah. So bermaksud sudut segi empat tepat ataupun segi empat sekata ataupun segi empat sama, segi empat tepat, segi empat sama, sudut dia adalah 90 darjah. Sudut pedalaman dia. Ini sudut pedalaman. Dalam-dalam ni. Dalam-dalam ni adalah sudut pedalaman. 90 darjah yang kita belajar. Sudut untuk segi empat tepat adalah sudut tegak. Jadi kita kena lukis macam ni. Kita kena buat dia segi empat kecil kat situ. Itu maksud dia sudut tegak. Jadi bila kita jumpa sudut tegak macam ni, ia menandakan dia bersudut 90 darjah. Jadi sudut pedalaman bagi semua segi empat ini adalah 90 darjah. Okey? Okey, kita beralih pada pentagon. Pentagon adalah sisi 5. Poligon yang bersisi 5. Okey, pentagon adalah pentagon sekata. Pentagon sekata yang saya lukis kat sini. Yang tadi segi empat tadi tidak sekata. Kalau awak tengok gambar rajah ni memang nampak tak sekata sebab kamera ni Okey, segi pentagon sekata bermaksud sisi 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Jadi ada 5 sisi yang sama panjang. Jadi sudut pedalaman dikatakan ciri-ciri pentagon sekata adalah sudut pedalaman, semua pedalaman ni adalah semua adalah sama. Sudut pedalaman ni adalah sama. Okey, so kita buktikan macam mana dia boleh jadi sama. Adakah betul ia adalah sama? Ingat ni sisi ni sama. Okey, nanti kalau kamu buat latihan dalam muka surat 220 nanti, kamu buat muka surat 220 nanti, kamu jangan lukis sendiri tau. Kamu tu, sekejap tengok jap. Kamu jangan lukis sendiri. Kamu ambil kertas kosong ni, letak minyak, lepas tu tekap dekat buku teks, lepas tu lukis. Okey? Lepas tu baru kamu ukur. Jangan lukis sendiri. Kalau kamu lukis sendiri memang kamu ukur tak tepat sebab lukisan kamu tidak tepat. So, kita berbalik pada macam mana kita nak ukur sudut pedalaman. Jadi, kita ambil yang tengah-tengah ni tadi. Pastikan pembari protaktor ni betul. Mesti nampak nombor ni. Jangan terbalik pula di belakang ni. Ni terbalik. Mesti macam ni. 90. Okey. Okey, jadi kita tengok ni. Ni mesti berada pada bucu. Kita nak ukur P ni. Mesti berada pada bucu. Dan sifar ni mesti berada pada garisan. Sifar ni mesti berada garisan. Yang A, yang ni mesti berada, yang ni mesti berada pada bucu tu. Mesti tepat-tepat pada bucu. Yang ini dekat ke sini. Okey. Okey. Jadi kita tengok kita hitung. Berapa sudut dia? Okey, berapa sudut dia? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Yang ini. Yang ini ada lebih-lebih ni kita hitung. Kita hitung yang kecil ni. 100, 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi P ni adalah 108 darjah. 108 darjah. Okey, kita ukur pula Q. Macam mana kita nak ukur Q? Kita ambil pembaris protaktor ni tadi. Kita buat macam yang sama tadi. Pastikan yang tengah-tengah ni, yang ini mesti kena pada bucu C ni. Dan yang ini mesti pada garisan sifar ni. Mesti pada garisan sifar ni. Sifar ni mesti pada garisan tersebut. Dan yang ini mesti pada bucu C. Okey, jadi kita baca. Macam mana kita nak baca? Kita baca dari sini. Dari sifar sini. Bukan dari sini dari sifar. Jadi kita baca sifar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Yang ini kita kira yang kecil-kecil ni. Ini garis ni Okey, jadi kita kira. Kita kira. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sudut Q pun 108 darjah. Sebab itu dikatakan semua sudut pedalaman bagi poligon-poligon sekata adalah sama. Jadi sudut P sama dengan 108 darjah. Sudut Q sama dengan 108 darjah. Okey? Okey, ini pentagon. Okey, kita tengok pula heksagon. Heksagon adalah sisi 6. Dia sekata, dia cakap sekata. Maaf, gambar rajah ni memang tak senampak sekata. Anggap jadi sekata. Tapi kalau kamu, jangan lukis macam saya ni. Kamu ambil kertas kosong ataupun kamu guna buku kamu tu, buku tulis kamu. Letak minyak sikit. Lepas tu ambil, letak buku teks tu, tekapkan dan dia nampak bayang-bayang tu, kamu lukis je. Jadi lepas kamu dah kering minyak tu, baru kamu ukur. Okey, macam mana kita nak ukur Q ni? Okey, macam mana kita nak ukur Q ni? Pastikan yang ni mesti berada, yang ni mesti berada pada bucu ni. Bucu A. Okey, mesti berada pada bucu A. Dan sifar ni mesti pada garisan. Yang sifar ni mesti pada garisan Okey, pada bucu. Lepas tu yang ni mesti garisan. Okey, so kita tengok. Okey.
Jadi kita kira. Kita kira sampai sini tau. Jadi kamu tengok ni. Apa nombor ni? Apa nombor tu? Okey. Berapa tu? Ni 110. Ni 120. Jadi sudut Q adalah 120 darjah. Sudut Q. Okey, kita tengok sudut P pula. Kita buat dia macam ni. Pastikan yang tengah-tengah ni tadi, macam tadi saya cakap tadi, yang tengah ni mesti berada pada titik. Titik ni, titik bucu ni, pada bucu ni, yang tajam tu. Mesti pada situ, dan sifar tu mesti pada garisan yang betul. Kalau dia tak tepat lagi, adjust. Sifar mesti berada pada garisan. Yang ni mesti berada pada bucu tu pada tepat-tepat. Kalau salah, adjust. Okey. Lepas tu, garisan ni. Ni, garisan ni. Garisan ni yang kamu kira. Jadi berapa ni? Kena dia kat berapa? Jangan ambil 60. Kamu kena kira daripada kosong. Sifar ni. Sifar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. 120. Jangan kira ambil yang ini. Ambil yang sini. Kita kira dari sifar. Okey, jadi dia 120. Jadi sudut pedalaman bagi P pula pun 120. Bermaksud jadi kita buktilah kalau apa yang melibatkan polikon-polikon dikata sekata tu, garis dia sama apa semua. Jadi sudut dia adalah sama semua, sudut pedalaman. Jadi sudut Q sama dengan 120 darjah. Sudut P sama dengan 120 darjah. Okey. So, setiap poligon sekata, sudut pedalaman dia adalah sama. Sini pun 120, sini pun 120, sini pun 120, sini pun 120. Okey, kita tengok pula heptagon sekata. Heptagon ni adalah apa tu? 7 sisi ya. Heptagon sekata 7 sisi yang sama panjang. Sisi ni sama panjang, sama panjang, sama panjang, sama panjang, ni sama panjang, sini sama panjang, sini pun sama panjang. Okey, sekarang kita nak cari P, sudut P. Okey, kita cari sudut P. Ingat, bucu kita ambil ni, protektor. Bucu tu mesti berada pada garis silang ni. Ni, jangan ukur di sini. Ni salah. Sini. Okey. Jadi, ambil kat situ. Pastikan dia kena dekat bucu tu betul-betul. Dan sifar tu mesti pada garisan tu. Adjust betul-betul. Adjust. Okey. So, kita akan dapat. Okey, yang ini 120. Kita kira sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni. Dia ada lebih sikit dekat sebelah 8 ni. Lebih sikit. Jadi ukuran dia 128.5 darjah Celsius. Okey. Ni pula. Kalau sini 128.5 darjah Celsius, kalau dia heptagon sekata, bermaksud sudut sini pun berapa? Sama juga. 128.5 darjah Celsius. Darjah Celsius pula. 128.5 darjah. Jadi bermaksud sudut P sama dengan 128.5 darjah. Sudut Q sama dengan 128.5 darjah. Saya harap awak cuba ukur. Cuba ukur. Cuba sampai dapat. Okay, kalau kamu tak tahu berapa sudut-sudut pedalaman dia, rujuk balik video ni. Kalau ukuran kamu masa kamu buat latihan tu betul, bermaksud betul lah apa yang kamu buat. Latihan tu kamu buat muka surat 220. Latihan cuba ini. Okey, latihan cuba ini kamu boleh tengok dekat sini. Oh, sorry. Susah saya nak tunjuk. Okay, saya ambil sekejap. Ni dia. Latihan ni. Ni je. 1, 2, 3 ni. Okey.
Okey, heptagon sekata dah siap. 7. Kita tengok pula sudut untuk sisi 8 iaitu oktagon. Oktagon sisi 8. Bila dia cakap sekata bermaksud sisi semua ni sama. Kalau sisi semua sama bermaksud sudut dia adalah sama. Jadi kamu nak ukur Q ke, nak ukur P ke, itu terpulang pada kamu. Jadi macam mana kita nak ukur? Jadi pastikan pembaris protraktor ni mesti dia betul-betul macam ni. Jangan pula kamu buat macam ni. Ni nombor semua terbalik. Salah lah. Pastikan dia menghadap kamu nombor ni. 90 ni kamu nampak. So, bila nak ukur ni, jangan ambil macam ni. Ni bukan sudut berdalaman. Kamu kena terbalikkan dia macam ni. Okey, lepas tu pastikan yang bucu ni, yang ni, yang tengah-tengah ni, mesti kena pada bucu ni. Jadi letak kat situ. Dan garisan ni, garisan yang ada kosong ni, mesti kena pada garisan poligon tersebut. Okey. Kalau masih tak faham, boleh rujuk semula video. Okey, dan kita kira macam berapa. Okey, jadi kita kira sini lah. Ni 90. 90, 100, 110. Kamu kira dari sini tau. Sifar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Bukan 140 dekat sini. Ada kita kira yang kecil ni. Jadi kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 135. Jadi Q adalah 135 darjah. Kalau Q 135 darjah, P pun bermaksud 135 darjah. Ingat sudut pendalaman setiap poligon sekata yang kita belajar, sudut dia adalah sama. Sudut P sama dengan 135 darjah. Sudut Q sama dengan 135 darjah. Saya harap kamu faham apa yang saya sampaikan tadi. Tadi kita belajar sudut pendalaman dalam poligon sekata. Itu saja pada hari ini. Kalau tak faham lagi, tolong ulang balik tengok video tersebut. Terima kasih.